Baik, masuk minggu ketiga untuk segmen terbaru kami dalam Selamat Pagi Malaysia, itu segmen bersama Jabatan Bantuan Guaman. Di studio pagi ini, antara yang akan dibincangkan adalah topik berkait dengan hak syariah ataupun bidang kuasa syariah, yang mana kita akan berbicara dengan Puan Hajah Nurhadina Ahmad Zawidi yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Syariah bahagian Jabatan Bantuan Guaman. Terima kasih Puan Hajah. Hari ini memang penuh syarat dengan mesej dan juga topik kesedaran tentang jenayah seksual. Jenayah seksual kanak-kanak bukan di bawah bidang syariah. Jenayah seksual kanak-kanak sebenarnya bukan secara langsunglah bawah di bawah sivil syariah, tetapi dia di bawah undang-undang sivil. Dia hanya berkait bila dia impact melibatkan kekeluargaan dan sebagainya, iaitu dia boleh berkait juga dengan undang-undang syariah lah. Untuk pasangan beragama Islam. Jadi untuk kalau sebelum-sebelum ni kita bincangkan tentang mahkamah sivil dan sebagainya. Untuk hari ini pengkhususan lebih kepada mahkamah syariah dan juga hak syariah. Apa antara isu-isu utama ataupun kes-kes yang biasanya yang dihadapkan ke mahkamah syariah bagi mereka yang masih belum arif tentang isu guaman seperti ini? Isu guaman, ya. Okay, terima kasih Zaleha. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini saya akan terangkan berkenaan dengan bidang kuasa syariah, khususnya yang dikendalikan oleh Jabatan Bantuan Guaman. Kalau di Jabatan Bantuan Guaman, kita ada dua bidang kuasa yang kita boleh kendalikan di mahkamah yang diperuntukkan di bawah akta, iaitu yang pertamanya bidang kuasa di mahkamah sivil dan juga kes-kes yang dikendalikan di mahkamah syariah. Kalau mengikut jadual ketiga Akta Bantuan Guaman, bidang kuasa syariah JBG itu merangkumi kes-kes yang berkaitan dengan pertunangan, iaitu yang berkaitan dengan ganti rugi pertunangan, nafkah, mut'ah, jagaan, perceraian dan sebagainya. Dan pada tahun 2011 kita telah membuat pindaan kepada Akta Bantuan Guaman dan dikuatkuasakan pada 1 Januari 2012 dan bidang kuasa itu telah ditambah kepada pengendalian kes-kes hibah dan juga wasiat. Jadi penambahan hibah wasiat bukan satu lagi aspek yang sangat penting kerana kita tidak mahu kekecohan selepas kematian tu, Puan Hajah. Ya, betul. Ganti rugi pertunangan juga di bawah. Ganti rugi pertunangan di sini adalah berkaitan dengan apa-apa perjanjian berkaitan pertunangan yang dibuat oleh bakal-bakal pasangan Islam. Tapi kalau kata dia melibatkan ganti rugi yang tak ada perjanjian dibuat kan, tak ada berkaitan dengan pertunangan dan sebagainya, yang boleh kita katakan contoh sebagai saman malu, yang itu dikendalikan di mahkamah sivil. Jadi kita kena bezakan antara dua bidang kuasa itulah. Untuk kes yang sering kita ketahui sama ada orang biasa ataupun selebriti, kes-kes penceraian ini merupakan satu yang agak merisaukan, ya, Puan Hajah. Ya, betul. Untuk mereka yang ingin mendapatkan bantuan Jabatan Bantuan Guaman, apakah ada sebarang syarat ataupun kelayakan yang membolehkan mereka pergi ke Jabatan Bantuan Guaman dan tidak ke firma-firma persendirian? Ya, kita ada syarat-syarat tertentu yang diperuntukkan di bawah Akta Bantuan Guaman. Semua orang boleh datang ke Jabatan Bantuan Guaman ni, ya, untuk mendapatkan khidmat nasihat. Tetapi kalau untuk mendapatkan bantuan guaman, iaitu membawa kes-kes ke mahkamah tu, kita perlu tengok sama ada orang tu adalah merupakan orang yang berkelayakan di bawah Akta Bantuan Guaman. Kalau kita ceritakan dari segi kelayakan, of course dia berkaitan dengan pendapatan. Dan juga selain daripada itu, kita juga akan tengok kepada merit case, sama ada kes itu ada asas yang kuatlah untuk kita wakili. Pendapatan dalam skala bagaimana, Puan? Kalau pendapatan tu ikutkan peruntukan sekarang, antara sehingga RM25,000 setahun, dia akan diberikan bantuan guaman percuma dengan bayaran sebanyak RM2, ya, bagi setiap fail yang dibukalah. Dan yang kedua adalah dalam lingkungan antara RM25,000 ke RM30,000 setahun. Yang ini kita kenakan bayaran pendaftaran dan juga sedikit sumbangan, iaitu sebanyak RM300. Pernah sebenarnya ditanyakan kepada KP dalam siaran-siaran sebelum ini, sekiranya kedua-dua pasangan suami dan isteri tersebut yang ingin berpisah dan mendapatkan bantuan guaman, apakah kedua-duanya boleh mendapatkan di bawah JBG ataupun ada keutamaan? Bagaimana mekanismenya? Kalau dua-dua mereka tu layak mendapat bantuan guaman, dan mungkin, ya, contohnya kalau satu pasangan iaitu isteri dia mendapatkan bantuan guaman di JBG Cawangan Ipoh contohnya kan,
Kemudian tu suami mendapatkan pula bantuan daripada JBG Kedah contohnya kan. Jadi dua-dua diwakili, kita akan ambil kes tu dan kita akan rujuk kepada peguam panel sebab kita ada panel peguam yang boleh mengendalikan kes-kes bagi jabatan kami lah. Dalam situasi sebegini bila ia melibatkan malangnya Puan Najah, dalam ada beberapa kes yang melibatkan penceraian, ia membabitkan nafkah juga selepas itu. Jadi masalah tidak berakhir sebaik saja berpisah. Selepas berpisah itu ada tanggungjawab lain yang menyusul. Dalam kes tuntutan nafkah, apa antara cabaran yang sering dihadapi oleh pihak isteri ataupun suami untuk mendapatkan bantuan itu dari bekas pasangan masing-masing? Dari bekas pasangan. Ya, dalam kes-kes nafkah ya, yang pertamanya masalah yang pertama yang kita saling hadapi adalah yang pertamanya sukanya untuk mengesan ataupun mengenal pasti tempat tinggal terkini lah bekas suami, ataupun kalau belum bercerai kita masih boleh menuntut nafkah daripada suami yang ada. Ya, dan yang kedua sekali adalah bila dah keluar perintah nafkah, masih ada juga orang yang engkar perintah tersebut. Maknanya tak patuh kepada perintah tersebut kan. Jadi dalam kalangan ni kita sentiasa bekerjasama dengan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, sebab di sana dia ada satu badan, iaitu BSK, Badan Sokongan Keluarga, yang mana apabila kes-kes nafkah tidak dipatuhi, kita akan merujuk kes-kes tersebut kepada BSK lah, yang akan cuba untuk mengenal pasti tempat tinggal bekas suami dan juga membawa kes tu tersebut, terutamanya bagi penguatkuasaan perintah untuk mendapatkan nafkah tersebut. Mengapa sukar untuk sekiranya mereka telah berjaya dijejaki yang tidak membayar nafkah ini, apakah tindakan yang sepatutnya dilakukan? Adakah mereka boleh disabitkan hukuman penjara, denda dan sebagainya? Apabila berlakunya keingkaran perintah nafkah, yang sebenarnya pihak yang memperoleh nafkah tersebut boleh memfailkan tindakan penguatkuasaan sama ada melalui Biro Bantuan Guaman, Jabatan Bantuan Guaman, ataupun melalui bahagian sokongan keluarga yang terdapat di Mahkamah Syariah. Jadi apabila disabitkan bila tindakan penguatkuasaan dikenakan, pihak-pihak ni boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan lah, iaitu sama ada pemenjaraan ataupun kita boleh juga menyita harta-harta mana yang ada yang boleh dikuatkuasakan. Untuk masyarakat mendapatkan khidmat secara berterusan ataupun lebih lanjut lagi, ke mana saluran yang mereka boleh hubungi untuk ke JBG? Masyarakat boleh merujuk kepada website kami, itu laman sesawang kami di www.jbg.gov.my, di mana mereka boleh memperolehi segala maklumat berkaitan dengan cawangan-cawangan Jabatan Bantuan Guaman, dan di dalam tu juga kita ada link kan kepada kita punya pamphlet-pamphlet yang berkaitan dengan perceraian, nafkah, bidang kuasa dan sebagainya. Semua kita boleh klik je kat situ. Persiapan ataupun persediaan bagi pasangan ataupun individu yang ingin membuat laporan untuk memudahkan JBG melakukan tugas mereka? Okey, bagi mereka yang hadir ke pejabat JBG, biasanya mereka disarankan untuk membawa dia punya bukti pendapatan, sama ada slip gaji ataupun kalau tak ada slip gaji, mungkin dia orang boleh kemukakan slip cukai dan sebagainya lah, untuk kita tentukan sama ada dia orang yang berkelayakan untuk dibantu ataupun tak. Tapi kalau untuk mendapat khidmat nasihat, tak apa, kita boleh memberikan khidmat nasihat tanpa mengira kepada dia punya had kelayakan tu tadi. Pada laman web rasmi Jabatan Bantuan Guaman ada sebenarnya menu ataupun feature untuk mendapatkan panel untuk menjemput lagi peguam-peguam menjadi sebahagian. Adakah itu masih lagi dibuka, Puan Najah? Ya, masih dibuka lagi. Dan sekarang ni kalau tak silap saya, kita dah ada seramai lebih 300 orang peguam panel yang telah berdaftar dengan JBG dan boleh membantu JBG lah dalam kes pengendalian kes-kes kami ni. Baik, terima kasih Puan Najah kerana kesudian bersama kami pagi ini, dan anda boleh terus ke laman web ataupun hubungi terus talian rasmi Jabatan Bantuan Guaman. Dah dengarkan tadi apa antara persiapan dan berikan sebanyak maklumat yang mungkin untuk memudahkan jabatan melakukan tugas mereka, dan kita doakan yang terbaik dan selamat